Kita kembali balik. Sebab tu saya agak terkesima apabila ada mereka menyokong Palestin, membabi buta. Dan bayangkan ada juga yang menyelar Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober. Padahal Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober dengan 3 sebab. Satu, mereka telah menyerang Israel kerana mereka telah menyatakan jangan membuat kacau bilau di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa di tepi barat tu, tahun ini saja 200 orang telah dibunuh. Hamas dapat warning dah, jangan bunuh orang yang berada di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kedua, tetap membuat penempatan haram di tepi barat. Hamas bagi warning dah sepanjang tahun ini. Dan yang ketiga, menyekat kemarahan perjanjian normalisasi Arab Saudi dan juga Israel. Bayangkan apa akan jadi kepada bumi Arab apabila mereka buat normalisasi dengan Israel. Apa kemudian? Kalau tuan-tuan nak tahu, jemput saya akan dedahkan satu persatu rahsianya. Tetapi berjaya menunda normalisasi tersebut, dan kita mampu, negara kita khususnya, mendesak negara-negara Arab bersidang untuk melantik Qatar mengadakan gencatan senjata. Dengan 3 sebab inilah Hamas menyerang Israel. Dan kita tengok orang-orang kita yang membabi buta, tiba-tiba kata kenapa serang orang tidak bersalah. Bukan, mereka tak serang orang bersalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat Israel, rakyat umum Israel wajib ada menjalani latihan ketenteraan. Dan mereka merupakan askar simpanan. Dan tawanan daripada Hamas kata askar Israel adalah orang-orang awam, yang mereka juga adalah askar simpanan dan akan dipanggil bila-bila masa saja untuk berperang dengan orang Palestin. Sebab itulah saya agak terkesima apabila orang-orang kita mengatakan bahawa Hamas membunuh bayi Israel, kemudian membawa, menawan, menculik, menginaya orang-orang awam Israel. Tuan-tuan, orang awam Israel merupakan askar simpanan. Alright, seperti mana 2002 Bilal Syarif, askar, ibarat askar wataniah di sini. Alright, dan diculik. Dan dia merupakan orang awam, duduk di daerah Bersibah. Nampak? Jadi itu sebabnya mengapa Hamas menyerang Israel, dan mereka gembira apabila sampai di tanah-tanah selepas Bersibah, Khan Yunis, apa lagi yang selepas tembok setinggi pokok kelapa. Mereka gembira. Kenapa? 73 tahun mereka tidak dapat merasa secubit tanah, cuman tanah air mereka, dan mereka gembira dan mereka menangis. Mereka dapat mendaki di bumi mereka setelah dijajah selama 73 tahun, bermula 48 tahun 1948, dan sekarang 73 tahun mereka dijajah. Dah bayangkan kita orang Kelantan, kampung Langkap, kita nak balik Langkap tak boleh. Apa rasa? Sedih. Di blok dengan tembok sebesar pokok kelapa, setinggi pokok kelapa, sepanjang 700 km. Apa perasaan? Jadi tuan-tuan, kita harus sama rakyat Palestin untuk membebaskan Masjid Palestin. Baik. Next. Kita pergi rasa kita nak mengejar waktu isyak. Dua perkara terakhir saya nak kata sebelum kita mengakhiri sesi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan memberikan resolusi. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan ini pastinya mendapat maklumat terus daripada medsos. Ya, saya percaya dan maklumat itu pasti sahih. Dan kita biasanya akan what's next? Apa selepas ini? Kalau kita menang selepas ini, apa akan jadi? Baik. Ini adalah langkah penyelesaian di antara Hamas dan Israel, yang mana akan menatijahkan Palestin akan bebas dan merdeka. Yang pertama,
Pertama, Israel perlu kembali ke garisan hijau berdasarkan Perjanjian Rhodes 1949. Kalau nak tahu apa benarnya, tengok peta 1967. Right, Tebing Barat, Baitul Maqdis diserahkan semula kepada Hamas, termasuk Gaza. Kedua, Gaza bebas dari kepungan. Right, garisan hijau, saya tak bawa peta hari ini. Garisan hijau, tuan-tuan boleh tengok medsos, buka garisan hijau 1967. Tuan-tuan boleh nampak, itulah garisan hijau dia. Yang kedua, Tebing Barat, Baitul Maqdis Timur dan juga Gaza bebas dari kepungan. Ketiga, penempatan haram Israel di Tebing Barat perlu dirombak semula. Dapat? Ini langkah kita ni. Kita bukan nak pergi berjihad, pegang senapan dan tidak. Ini di antara cara-cara penyelesaian. Alright, dah tiga dah. Yang keempat, Israel perlu balik ke Eropah. Perlu balik ke Eropah dan kos pemindahan mereka perlu ditanggung, wajib ditanggung oleh PBB. Kerana ini merupakan konspirasi. PBB ditubuhkan pada tahun 1945 menguruskan hal ehwal Palestin melalui ASCOP. Mereka yang mengeluarkan resolusi 181 Two State Solution. Nanti ada masa saya terangkan apa tu State Solution. Dua, penyelesaian dua buah negara. Kita tak boleh terima. Tidak lagi. Alright, mari kita. Nampaklah. Alright, nampak. Pertama, garisan hijau. Kedua, Gaza, Baitul Maqdis Timur, Tebing Barat dibebaskan. Penempatan di Tebing Barat perlu dirobohkan semula. Yahudi, Israel, Zionis perlu kembali ke Eropah, ke tempat mereka duduk. Kalau ada negara lah. Baik, Yahudi tidak ada negara sebenarnya. Baik, yang kelima, kalau mereka nak duduk juga di Palestin, tak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Kecil tapak tangan biru kami katakan. Namun begitu, mereka perlu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hamas dalam perjanjian Al-Uda Al-Umuriyah, perjanjian persyaratan kedamaian, yang modul yang digunakan pakai semasa Ubal Al-Khattab menawar Baitul Maqdis pada 636 Masehi. Dan mereka boleh hidup di bumi Palestin, menjalankan kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan sosial dan boleh bersembahyang, tak ada masalah, dengan syarat mengikut perjanjian Al-Uda Al-Umuriyah, perjanjian perisyarahan perdamaian yang dikemukakan oleh Hamas. Dan dalam masa yang sama, yang keenam, Israel perlu melaksanakan resolusi PBB nombor 194/3. Dia kena laksanakan. Apa nama resolusi ini? Resolusi 194/3 yang mana PBB memberi hak kepada warga Palestin untuk kembali semula di bumi Palestin. 48 mereka ditendang keluar, lebih kurang 2 juta ke 6 juta. Jordan, Mesir, Lebanon, Syria, dan mereka kembali mereka dijamin hak oleh PBB dalam resolusi 194/3 yang dikeluarkan pada tahun 1949. Baik, ada satu lagi. Ada satu lagi yang fakta yang champion bagi rakyat Palestin. Bagaimana penyelesaian di antara mereka Hamas dan Israel, iaitu resolusi PBB 405 yang dikeluarkan pada tahun 1988. Apa ayat resolusi? Iaitu Baitul Maqdis adalah ibu kota Palestin. Takbir. Jadi kesembilan ini jika dilaksanakan, tiada lagi peperangan di antara Israel dan Hamas. Israel hanya berada di garisan hijau. Hamas menguasai di Tebing Barat, Baitul Maqdis dan Gaza. Dan pada waktu itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita membeli masa. Kerana gencatan senjata 20 tahun, 30 tahun kita membeli masa. Dan kita kumpul kekuatan. Dan insya-Allah satu hari nanti, ketika ini kita sempat berziarah di Masjid Al-Aqsa. Mana tahu satu hari nanti anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan dan perempuan sekalian pergi ke Gaza, pergi ke Palestin, di Tebing Barat, di Masjid Al-Aqsa,
Mereka selepas ziarah Masjid Haram, Masjid Madinah, buat umrah dan mencukupkan hadis 3 ziarah masjid. Bila sampai di Masjid Al-Aqsa, dia akan beritahu kepada kawan-kawannya, kalau kau nak tahu, bapakku atau aku di antara perjuang yang membebaskan Masjid Palestin. Nampak? Apabila 9 perkara itu diselesaikan. Baik tuan-tuan, yang terakhir sebelum kita tamatkan slot kita, semalam berbicara soal Palestin bukanlah 20 minit. Dia kena 1 hari baru khadam. Baik tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihabdillahi ilal masjidil haram ila masjidil aqsa. Barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Maha suci Allah telah menjalankan hamba-Nya di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa telah kami berkati sekelilingnya. Dan kami tunjukkan kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mengetahui. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada ramai-ramai untuk apa? Untuk menyatakan solidariti kita kepada rakyat Palestin. Apa yang kita dapat? InsyaAllah kita akan mendapat berkat. Berdasarkan ayat Barakna haulah yang saya katakan di awal ucapan saya tadi, kita akan mendapat keberkatan. Ulama mengatakan mereka yang berada di luar bumi Palestin juga akan mendapat berkatnya. Mereka itu di mana? Mereka itu ada di Malaysia. Malaysia di mana? Di Perak. Perak di mana? Teluk Intan. Di mana? Kita akan menang jodoh. Siapa? Tuan-tuan dan puan. Kerana kita di sini datang dari jauh maupun dekat, sanggup mengorbankan masa demi mendoakan rakyat Palestin. Kalau racial quarrel, agama kita boleh ke depan menjadi batu galang batangnya untuk menghalang rumah Palestin runtuh. George Galloway, Ali Palko British sanggup buat konvoi darat. Beragama sanggup bertentang dengan senjata. Kita apatah lagi? Kita apatah lagi orang Islam yang mana ayat Masjid Al-Aqsa itu berada dalam surah Isra ayat pertama. Kita akan mendapat berkat apatah lagi saya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berada di sini menjadi saksi, insya-Allah. Saksi di mana? Apabila Maimunah radhiyallahu pernah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda, berikan aku fatwa, bagaimana kami nak berjuang dengan Masjid Al-Aqsa? Baginda menjawab, berjuang. Tapi baginda tak stop. Kalau tak mampu, kirimkan minyak lampu untuk menerangi Masjid Al-Aqsa. Nah, sumbangan malam ini jangan kosong. Sumbangan malam ini jangan sikit. Tadi semasa saya berada di tepi sana, ada sahabat saya nak sedekah 500 ringgit. Bermula malam ini kita bermula dengan 500 ringgit, insya-Allah. Kerana apa? Duit-duit ini akan dibawa ke sana dan menjadi satu bekalan untuk rakyat yang tinggal di Palestin. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan terdapat di satu tempat yang mana umatku, anak-anak mereka, saudara mereka akan tetap dalam ribut, dalam tubuh, dan mereka tidak akan dikalahkan oleh musuh sehingga sampai bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Tuan-tuan, itulah keberkatan yang kita cari. Itulah kesyahidan yang kita cari. Kerana apa? Satu hari lagi di akhirat kelak, apabila para syuhada ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah masuk ke surga. Dalam perjalanan ke surga, mereka mendengar hadapan mereka, kau tangan kita. Allah bertanya, siapa mereka ini? Para syuhada di Gaza, di Palestin, bagi tahu mereka adalah rakyat Malaysia yang pernah sama-sama berjuang, menyumbang kepada kami supaya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Takbir. Nah tuan-tuan, sebab itulah kita kejar keberkatan. Walaupun kita menerima, walaupun kita mendoakan, itu saja paling ampuh. Kita tak mampu nak di sana, cukup sekadar menerima doa dan boikot seperti yang dikatakan oleh Ustaz Rusul pada petang tadi. Baik, itulah perkara yang kita harapkan supaya medan ini, dataran ini
menjadi saksi. Terima kasih pada pihak NPP yang membenarkan jangan digunakan supaya dia menular semangat pahala yang berpanjangan dan dapat keberkatan tidak kita kepada anak-anak kita. Kita pastinya akan meninggal satu nanti kalau tak sempat melihat masalah saya dibebaskan, tetapi anak kita, cucu kita akan bebas. Tetapi dengan harapan kita menjadi mata rantai dalam sejarah itu. 20 tahun, 10 tahun dia tak ada, tetapi bebas dia Malaysia Palestina kena rakyat Teluk Intan. Dengan itu susun cawan dengan cawan gajah lalu atas Siti. Kita rakyat Teluk Intan, Palestin sentiasa di hati. Tapi jumpa lagi saya daripada Humanitarian Camp Malaysia Malaysia, InsyaAllah akan bertemu lagi dengan umat saya di lain acara. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum. Tinggi ucapan terima kasih. Setinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Cik Wan dan Cik Si mewakili MyCare di atas pidato khas yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga kita mendapat iktibar daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, acara seterusnya ialah kita akan menunaikan solat isyak secara berjemaah, kemudian diikuti oleh solat hajat yang akan diimamkan oleh Ustaz Nuzul Hakim Zulkifli, Tuan Imam Daerah Ilir Perak. Sementara itu ketika azan berkumandang, kita akan edarkan tabung-tabung, kita akan terus melakukan kutipan derma, dan selepas solat hajat nanti kutipan-kutipan derma itu akan disampaikan kepada wakil MyCare dan juga MAPIM. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini pengunjung untuk program Munajat Perdana di Menara Condong ini adalah dianggarkan seramai 850 orang. Kita mendapat penyertaan daripada jemaah dan anak kalian Masjid Daerah Sultan Idris II, Masjid Melayu Teluk Intan, Masjid Jami' India Muslim, anak-anak Gayung Gelanggang Harimau Bukit dan Gelanggang Sang Saka Biru, kumpulan rukun tetangga, ini anak buah Ustaz Syahmi, pelajar-pelajar daripada Kolej Komuniti Teluk Intan, anggota Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan, Balai Polis Teluk Intan, PTPTN Cawangan Teluk Intan, anggota Batalion ketiga Regimen 503 Askar Wataniah, Persatuan Pesara Polis Malaysia Daerah Ilir Perak, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Teluk Intan Cawangan Cangkat Jom, anak-anak Tahfiz Al-Furqan daripada Kampung Bahagia, Belia As-Sa'dah, Masjid As-Sa'dah Kampung Bahagia, ahli-ahli komuniti Duran Sebatang, ahli-ahli pewaris Malaysia bahagian Teluk Intan, dan juga kita ada anggota-anggota daripada Majlis Perbandaran Teluk Intan. Kita anggarkan sekitar 850 orang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahi sesi kita pada malam ini dengan menyerahkan mikrofon kepada Tuan Bilal kita untuk dikumandangkan azan isyak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawa sebentar. Turun lah ni. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Tidak. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah tuan-tuan yang belum mengambil wudhu, sila ambil wudhu di belakang tangki lori lembaga air Perak di belakang sini. Sudah. Gunakan sound, gunakan sound. Sound. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Berbicara pada sob Jawa Tutur Bogor sempat sejak surah Isya mereka bersama-sama surah Hajar. Selepas surah Isya saya akan terus ke surah Hajar berjemaah insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.